Assalamualaikum, salam sejahtera. Oh! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Ada orang tag aku dekat satu video dekat TikTok ni. Daripada satu akaun TikTok yang orang politik, aku rasa. Sebab dia punya baju pun, dia punya nama akaun pun memang melambangkan parti politik. Yang mana beliau ada cakap sekiranya Malaysia berperang, tak ada negara yang akan tolong Malaysia. Jadi jom sama-sama kita dengar dan kita akan react. Let's go. Tak ada. Percayalah cakap aku. Tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Turki atau negara Arab mungkin akan bantu, tapi bantuan mereka adalah dengan menjual senjata mereka dengan harga yang lebih murah. Tapi nak hantar tentera mereka berperang untuk kita, benda tu tak akan berlaku. Kerana mereka juga ada hubungan diplomatik dengan negara yang kita sedang berperang itu. Dan mereka juga kena jaga kepentingan mereka di negara-negara tersebut. Oh ya, kita ada FDPA. Cuba kaji elok-elok, apakah peranan sebenar FDPA? Kalau nak sedapkan anda, ya, memang akan ada tentera antarabangsa yang akan datang. Tapi itu hanyalah tentera Kejap datang, kejap tak datang. Mana satu ni bang? Menembak. Majoriti negara hanya akan membuat kenyataan rasmi takziah dan seruan supaya peperangan dihentikan. Dan rakyat mereka pun berprotes bersolidariti untuk Malaysia dan penuhi TikTok dengan hashtag I support Malaysia. Dan cara ini sudah pun mencukupi untuk membuatkan orang Malaysia merasa gembira. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita. Kena semarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita. Kerana hanya orang Melayu, Cina, India, orang asli pribumi Sabah dan Sarawak yang akan mempertahankan tanah air ini. Bukan negara lain, bukan orang lain. Apa kata anda? Alright. Okay. Alright, so aku wayang je. Aku tak tulis apa-apa pun. Apa yang Abang Rambut Tinggi tu cakap sebenarnya ada betulnya juga dan ada juga yang tak betul. Part last yang dia cakap, kita Malaysia kena pertingkatkan kita punya quality asset, kita punya peralatan perang, apa semualah. Yang tu memang aku sangat setuju dan memang sekarang ni ATM, QDM, TDM, TLDM masing-masing dah ada visi, dah ada hala tuju. Contohnya seperti QDM sendiri, kita ada CAP 55 yang di mana kita dah ada perancangan masa depan untuk QDM nak memajukan aset-aset dia. Dan kata-kata abang tu tadi yang minta kita menanamkan semangat patriotik daripada semua kalangan orang Malaysia, tak kira bangsa, kaum dan agama, yang tu memang aku setuju. Well done. Tapi untuk bahagian sebelum dalam video tu aku macam confused sikit. Sebab mula-mula dia cakap tak ada negara yang akan bantu. Tiba-tiba akan ada negara yang akan hantar pasukan sukarela. Tiba-tiba ada yang akan datang tapi melalui pasukan pengaman. Mana satu, kejap tolong, kejap tak tolong. Dia ada sebut berkenaan dengan FPDA ataupun Perjanjian Pertahanan 5 negara. Tapi dalam tu dia cakap korang-korang yang tengok video dia kena tahu matlamat penubuhan sebenar FPDA. Apa dia? Terangkanlah sekali bang. So FPDA ni adalah hubungan pertahanan melalui persetujuan berbilang hala di antara UK, Australia, New Zealand, Malaysia dan juga Singapura yang ditandatangani pada tahun 1971, yang dengannya kelima-lima negara ini akan saling membantu jika terdapat serangan luar terhadap semenanjung Malaysia maupun Malaysia Timur atau Singapura. Dan juga FPDA ini dilakukan kerana jaminan pertahanan Britain ke atas Malaysia dan Singapura ekoran Britain pada tahun 1967 untuk menarik tenteranya daripada terusan Suez. Jadi matlamat penubuhan dia adalah negara-negara ini akan saling membantu sekiranya berlaku apa-apa yang kita tak ingin terjadi, iaitu peperangan. Tapi bukanlah macam senang sangat tiba-tiba 5 negara ataupun 4 negara selain pada Malaysia ni, kalau Malaysia terjadi perang, ini nak tolong, sikit nak tolong, sikit nak tolong. Malaysia akan cuba optimize dia punya kuasa pertahanan dia selagi mana boleh lah. Sebab apa? Kekuatan ketenteraan Malaysia ni dari segi nak menjaga kedaulatan Malaysia ni dah cukup kuat dah. Hang tak tahu? Hang buka askar. Aku share sikit lah dekat korang. Mungkin korang tak tahu sebab tak diviralkan pun. Sebenarnya, masa Ops Daulat dekat Lahad Datu, ada negara-negara dalam FPDA ni sebenarnya dah standby dah. Tapi daripada Malaysia cakap kita boleh handle lagi. Macam yang aku cakap tadi lah, FPDA ni dia ada activation point dia. Selagi mana Malaysia masih boleh handle situasi-situasi yang berlaku tu, walaupun pada masa itu FPDA ni dah boleh activate dah. Tapi kalau Malaysia cakap kita boleh handle,
maknanya kita boleh handle. Dan abang rambut tinggi ni tadi dia cakap, sekiranya Malaysia berperang dengan negara, sekiranya Malaysia berperang dengan negara, bagilah contoh bang, Malaysia nak berperang dengan siapa sebenarnya ni? Setahu aku lah, 14 tahun aku dalam tentera, aku pernah memegang jawatan pegawai staf 2 strategi. Kita tak ada langsung nak berperang dengan siapa-siapa. Kita pun tak ada memusuhi mana-mana negara pun. Sebab kita ni adalah di antara negara paling neutral yang menjaga hubungan diplomatik dan ketenteraan dengan semua negara. Dan salah satu sebab kita menjaga hubungan dengan semua negara ni adalah untuk secure keamanan dan keselamatan rakyat Malaysia juga. Jadi jom sama-sama kita ikut seruan abang rambut tegak tu untuk kita menanam semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Sekiranya berlaku apa-apa, kita minta jauh lah. Janganlah kita lari menyerut dalam gua, takut bila sembang, perang. Tapi bila jadi betul-betul, semua hilang. Muka ni juga yang akan dipanggil balik. Okey, dan satu lagi, contohnya macam benda-benda yang abang tu cakap pasal FPDA sebagainya. Kalau abang punya sumber adalah semata-mata Google ataupun Wikipedia saja, jangan cakap macam abang pernah masuk dalam tentera, pernah menjalani latihan FPDA dan sebagainya. Sebab juga kalau abang nak membetikai pasal konon-kononnya FPDA ni macam wayang lah kan. Daripada dulu sampai sekarang, latihan-latihan bilateral ataupun latihan bersama yang dijalankan daripada kalangan negara FPDA ni masih diteruskan sampai sekarang. Kita ada bersama SHIELD, kita ada bersama 5, kita ada bersama GOLD, dan ada banyak lagi latihan-latihan yang dijalankan yang merangkumi 3 perkhidmatan ATM, iaitu Tentera Laut, Tentera Darat dan juga Tentera Udara. Jadi kepada abang rambut tegak, tak salah nak menyampaikan benda macam abang tadi beritahu lah. Betul tu, nak menyemarakkan semangat patriotik Malaysia. Tapi kalau benda tu abang tak tahu ataupun tak clear, jangan balatau lah. Tanyalah dulu orang-orang ataupun tentera-tentera, veteran-veteran tentera macam saya pun boleh bang. InsyaAllah kita boleh educate dan kita boleh bagi penerangan yang betul dan jitu. Sekiranya korang suka dengan video aku ni, korang bolehlah share, dan kalau ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah, dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita doakan keselamatan dan kemakmuran negara kita Malaysia yang tercinta ni, sebab ini adalah bulan kemerdekaan. Dan jangan lupa pergilah gantung bendera dekat rumah korang, dekat kedai-kedai, dekat kereta. Ambillah kesempatan sepanjang Hari Kebangsaan pada tahun ini supaya kita dapat menanam rasa cinta yang lagi utuh untuk kita memakmurkan negara Malaysia, supaya kita appreciate apa yang Allah dah bagi untuk kita tinggal dekat Malaysia ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya, Malaysia!